Semuanya di zakat.com.my. Yang kedua adalah wasamat syahrah, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirat yang dikasihi, puasa ini sangat-sangat sinonim dengan self control, disiplin diri. Jadi saya kira hadirat semua tahu biasa kot dia dengan kawalan diri, self disiplin, sabar, tenang, lepas tu berkawat dan sebagainya kan. Jadi bila physically you are disciplined, tak secara langsung spiritually you will get the discipline too. Sama juga kalau kita sembahyang, disiplin secara istiqamah, konsistensi, begitu juga jiwa kita secara konsistennya akan dapat dibimbing dan ditarbiyah. Jadi bila sebut Shamat Syahrah ini ada sistem kawalan diri, bukan setakat berpuasa sahaja sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat perempuan tadi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW akhirnya berada di neraka. Bukan itu, tetapi pengajaran yang lebih kawalan diri. Jadi bila seseorang ini berpuasa tapi menyakiti jiran dia, nampak puasa itu memberi kesan ataupun tidak? Sebab kawalan diri itu bila berhadapan dengan manusia, sebab akhirnya hidup kita ini dia akan dinilai daripada dua bentuk. Satu bentuk adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Satu bentuk lagi hablum minannas, hubungan kita dengan manusia, termasuk alam sejagat ini. Jadi jelas di sini bahawa Shamat Syahrah bukan sahaja penentuan berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata, tetapi menghayati erti mengawal diri sendiri. Baik, seterusnya adalah wahafizat farjah. Wahafizat farjah bermaksud menjaga maruah. Bila sebut menjaga maruah, hadirat yang dikasihi, ambillah peluang untuk mendalami surah An-Nur. Surah An-Nur adalah surah khas yang sebenarnya sangat-sangat sesuai bagi pendidikan para wanita. Suatu masa Sayyidina Umar telah mengarahkan kabinet di Iraq. Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua selepas Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ini mengarahkan kabinet di Iraq yang ibu Siti di waktu itu adalah Basrah. Dan Iraq, untuk pengetahuan hadirat semua, adalah bandar serta kota industri perniagaan. Di bila perniagaan dia international city, ramai orang luar datang keluar masuk ke kota Basrah dan Iraq ni. Jadi ini pesanan Umar, dan saya kira pesanan Umar ini dia menjangkau zaman, melangkau zaman. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Ajarilah wanita-wanita Basrah dengan surah An-Nur. Jadi hadirat yang dikasihi, kalau tengok surah An-Nur, kita akan dapati banyak pengajaran tentang menjaga maruah wanita. Peraturan-peraturan di dalam rumah sendiri pun ada. Nak masuk rumah mak dengan ayah yang kita cintakan, kena ada minta izin terlebih dahulu. Batasan aurat sebagai contoh, penyediaan pemakanan sebagai contoh. Jadi ada dikupas di dalam surah An-Nur. Dia nak tahu macam mana boleh hafizat farjah, dalami surah An-Nur. Di samping itu boleh juga pelajari surah An-Nisa. Dia berkaitan dengan hukum harta kewanitaan, jadi bab perkahwinan dan sebagainya lah dalam surah An-Nisa. Okey, jelas tu wahafizat farjah, menjaga maruah. Termasuk juga kalau kita nak lihat menutup aurat. Termasuk juga kalau kita nak lihat adalah hubungan antara lelaki dan wanita. Termasuk juga wahafizat farjah adalah memahami peranan-peranan kejantinaan. Lelaki apa peranan dia, perempuan apa peranan dia. Kalau macam contoh kita wanita ni kan, kita dah ajar anak-anak kita, adik-adik kita tentang yang lelaki lah, lelaki tentang kepimpinan wali. Dia adalah wali.
dia adalah waliku. Jadi bila kita sebut wali je, kita ingat apa? Kahwin. Kita wali je, kita ingat akad nikah. Jadi sebab salah satu daripada rukun dia adalah wali ya. Jadi itu yang kita ingat. Tapi sebenarnya Masya Allah, maksud wali ini nombor satu daripada list senarai makna wali. Nombor satu adalah sahabat. Wali ini rupanya sahabat. Kemudian turun lagi baru makna dia adalah the defender, protector. Defender ni apa? Pelindung. Protector lebih kurang lah kan adik-beradik kan. Jadi dia pelindung. Jadi ajar anak-anak kecil kita lelaki ni tentang konsep wali daripada awal lagi. Malam tadi suami saya minta saya temankan saya pergi pijik. Dia kata temankanlah, dia kata. Maksud saya masih dalam terpung lagi. Dia tak apalah awak pakai terpung tu je pergi, dia kata. Sebabnya apa? Sebab bila dah sampai pijik section 14 ni susah nak parking. Jadi bila kita duduk je dekat dalam, okey lah, bolehlah tak mengganggu orang kan. Dia kata jom pergi, anak saya yang orang lelaki pun ikut. Jadi bila sampai ayah dia pun keluar, ayah dia pun tanya, okay, who wants to follow me? Siapa yang nak ikut ayah? Yang paling kecil, paling bongsu, atuh, dia kata dia nak ikut ayah dia. Lepas tu abang dia, saya ada anak lelaki orang je. Dia yang abang, yang adik, dapat orang yang bawah-bawah. Yang wise abang dia. Dia kata, I want to stay with Umi because I am Umi's wali. Sebab saya dah cakap dah ajar dia pasal wali. Jadi pernah cakap dengan dia, okay, Umi nak pergi, abang kena duduk dekat rumah. Memang ada kakak-kakak lebih besar, lebih tua daripada abang. You have to listen to them, but at the same time, you are their wali. What is wali, Umi? Wali is a friend, a companion, a protector, a defender. So those criteria are yours. Oh, bila macam tu, bila Umi dia keluar je, Umi, I have to follow you because I am your wali. Alasan untuk ikut mak dia ke mana. Jadi, bila anak-anak dan khasnya lelaki tahu bahawa peranan dia itu adalah defender, protector, kita akan nampak lain. Dia agak matang, lebih bertanggungjawab. Jadi kalau misalkan kita marah kakak dia ke, kita marah adik dia ke, dia akan jadi cepat sedih. Jadi semalam pun saya marah sikit adik dia tinggal beg dekat pejabat. Saya cakap dengan dia, once you carry the bag, you have to carry until the end of the destination. Once you reach the destination, then you can leave whatever you carry. So if you leave before you reach the destination, see, this is what happened. Saya cakap, marah. Bila balik, abang dia buat? Termenung. Saya marah siapa? Adik. Yang terasa, abang. Bila tanya, abang kenapa abang pula yang ni merajuk kecil hati ke macam sedih je? Dia kata, I am very sad because you mad at Atuf. I am sad because I forgot to remind Atuf to bring you back. Jadi, umur berapa tahun? 6 tahun. Jadi yang ni dia boleh rasa sebab apa? Sebab daripada kecil lagi kita programkan dia. Doktor ni boleh program macam komputer kan. Kadis masukkan programkan dia supaya dia ada rasa tanggungjawab wali tersebut. Jadi wahafizat farjaha juga termasuk peranan ini. Sebab apa? Bila kita nak jaga maruah kita, dalam satu masa yang sama kita akan berurusan dengan orang lain. Khasnya orang lelaki. Betul atau tidak? Betul kan? Sebab bila sebut maruah ni, kalau macam jatuh cinta, tertarik, tersuka, tercinta kan, dia bukan seorang-seorang suka. Dia bila dah bercinta ni, dia berkait dengan orang lain. So kalau misal kata kita buat keputusan saya nak putuskan hubungan ini, kita boleh lupa, tapi yang satu lagi, betul tak? Jadi sebab itu bila menyebut tentang menjaga maruah, cantiknya Allah Subhanahu Wa Taala dia mengarahkan kita wanita ini menutup aurat. Apa kena mengena menutup aurat kita ini dengan perempuan lain?
Betul tak? Lelaki tak tutup aurat, tak payah pun pakai tudung. Maksud saya, aurat kita ni lebih daripada lelaki. Kenapa? Kan, kalau daripada sudut fair and square, memang tak square, memang tak fair. Sebab lelaki tak ada perlu pun tutup dia punya rambut. Perempuan pula yang kena tutup. Pada mana kita tengok perempuan dengan perempuan yang kita rasa berahi semua? Ada tak? Kita perempuan dengan perempuan ada. Kecuali ada masalah lah kan. Yang tak ada masalah yang biasa-biasa ada tak? Ustazah, you took my breath away. Ada ke? Ustazah ni, nampak wah saya tak boleh tidur lah. Ustazah teringat Ustazah. Ada ke? Tak ada lah pula kan? Ya Allah, saya teringat lah Ustazah punya hidung. Tak boleh tidur saya. Solat pun saya tak khusyuk. Ada ke macam tu? Tak pernah lah dengar. Kecuali kalau ada masalah. Tapi lelaki, logik tak? Senyuman pun tak boleh tidur. Suara pun tak boleh tidur. Jeling pun tak boleh tidur. Marah pun boleh buat dia tidak tidur. Kita tengok sesama kita tak ada masalah kan? Dia ada masalah. Jadi dia punya masalah, kenapa kita kena tanggung? Logiknya lah, logiknya. Dia punya masalah, dia punya masalah lah. Patutnya dalam banyak-banyak tempat kalau nak tutup, dia yang kena tutup mata dulu. Betul tak? Sebab itu di sini kita kena faham bila Allah dan Rasul menyebut supaya kita menjaga maruah, it should come from both sides. Meaning that we have to understand, kena fikir dan faham kenapa Allah arahkan kita perempuan menutup aurat. Kita, kehidupan kita lelaki dengan perempuan itu dalam peranan kecantikan. Kita lelaki dengan perempuan, kita diciptakan to complete each other. Complement. Dia kurang tadi, kita yang lengkapkan. Dia lebih tadi, kita sempurna. Kita kurang tadi, dia lengkapkan. Sebab itu lelaki ada berapa akal? 9 akal, 1 nafsu. Dia tak cukup 10. Jadi yang melengkapkan 1 nafsu dia untuk jadi 10 siapa? Perempuan. 9 nafsu. Yang melengkapkan akal untuk jadi 10 siapa? Perempuan juga 1 akal. So the existence of man and woman in this world is to complete each other. Lengkap melengkapi. Bukan compete each other. Bukan untuk bersaing. Bukan untuk bertanding. Tapi kita complement in that sense. So kalau macam tu, siapa yang belum kahwin kat sini kata? Siapa yang belum kahwin? Seorang macam mengaku jujurnya 1, 2, 3, 4. Amin. Allah mudahkan 5, 6. Mudahkanlah urusannya. Amin. Dan mudahkanlah dia tahun ni kahwin. Amin. Sebut amin. Okey. Jadi maksudnya ramai yang dah kahwin lah kan? Ramai yang dah kahwin kan? So saya bagi tips. Siapa-siapa yang dah kahwin, nampak ada kekurangan pada pasangan kita, apa kita buat? Pegang dada kita, sebut istighfar. Astagfirullahalazim, macam ni boleh lagi aku. Sambut dengan don't worry my darling, I am here to complete you. Boleh? Boleh? Hafal ke skrip tu? Hafal? Jadi kita sebab kita nak masuk yang ke berapa? Keempat tu. Di perjalanan daripada wahafizat farjahah pergi kepada wa'ata'at zawjah. Boleh kita buat sama? Yang belum kahwin pun tak apa, boleh press sekarang. Okey. Pegang dada kita, nampak saja kelemahan, nampak saja kekurangan. Tarik nafas. Pegang dada kita, pegang dada. Kita sebut apa? Astagfirullahalazim. Macam ni punya laki aku. Tak tersebut. Okey, sebut sama lagi. Astagfirullahalazim. Macam ni rupanya dia. Okey. Tak habis lagi, kita sambung lagi. Don't worry darling. Ini bukan darling semanis kurma ya. Okay, don't worry darling. I am here to complete you.
Okay, jadi maksudnya bila kita nampak kecacatan pada dia, kitalah yang tolong betulkan dan bimbing. Macam seseorang kalau dia jalan-jalan, dia tak nampak lubang. Yang nampak lubang awak, apa yang jadi? Awak kena buat apa awak? Awak kena selamatkan orang supaya jangan masuk dalam lubang. So, jadi sama juga dengan melihat kelemahan seseorang, bukan untuk dikecam, tetapi bantu dia tampal yang berlubang dan bangunkan dia. Jadi inilah yang perlu dilakukan oleh wanita-wanita cemburu. Okey, jelas tu? Akhir sekali adalah wa ata'at zaujah, dan mentaati suami dia. Untuk ata'at zaujah, mentaati suami, ada syarat pertama. Syarat untuk mentaati suami, dia mestilah kena taat pada Allah. Kalau dia tidak taat pada Allah, dia tidak berjaya meletakkan Allah pada level tangga nombor 1. Dia punya ketaatan pada suami adalah palsu. Is a fake. Palsu. Siapa di sini cintakan Allah? Angkat tangan. Saya sayang Allah. I love you Allah. I love you very very much. Masya Allah. Let's start. Okay. Now, saya suka nak kongsi pandangan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata hati kita ni ada satu. Saya nak mencari apa yang kita boleh jadikan macam replika hati. Ni boleh tak jadi macam hati? Boleh tak? Boleh tak lambang macam hati kita? Boleh tak? Boleh awak? Boleh ya? Ini contohnya hati kita. Maaf. Alright. Biasanya orang sebut saya cintakan Allah. Segmen ni lah, cintakan Allah. Lepas tu saya cintakan Rasulullah, segmen lain. Saya cintakan mak ayah saya, segmen lain pula. Saya cintakan siapa? Pasangan saya, suami saya, segmen lain. Saya cintakan anak-anak saya, segmen lain. Saya cintakan kerjaya saya. Semua hati kita letak kat situ kan? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan cinta itu adalah palsu. Cinta yang begitu is not possible if you love Allah. So, buat macam mana? Dia kena ikut kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya kena gugurkan semua benda yang kita cintakan ni jatuh. Hanya Allah sahaja satu-satunya pemilik hati kita. Dan macam mana kalau kita nak cintakan pasangan kita? Tak ada tempat ke? Sentiasa ada. Banyak lagi tempat sekiranya kita berjaya hubungkan suami kita dengan Allah. Sekiranya kita berjaya hubungkan anak kita dengan Allah. Bayangkan hadirat yang dikasihi, kalau kita cintakan pasangan kita atas dasar dia punya handsome dan cantik je. Handsome dan cantik je. Bila dah tak handsome, dah tak cantik, apa jadi? Sebab tu orang yang bercinta sekarang dia bijak. Bila kita tanya, kenapa awak suka kat kita? Kenapa awak cinta kat kita? Apa dia jawab? Saya cinta awak tanpa sebab. Kerana kalau saya cintakan awak bersebab, sekiranya sebab itu tidak ada lagi, maka cinta saya tidak ada lagi. Kalau otak dia. Jadi cinta yang terbaik itu mestilah ada sebab. Sebabnya kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita berkahwin, bila kita ada anak, bila kita ada harta, bila ada kemampuan, ada keluarga, ada kerjaya, semuanya untuk apa? Untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi rupa-rupanya semua itu adalah pembantu kita. Suami kita, pasangan kita ni, dia bantu kita untuk jadi takwa.
Sebab ini adalah salah satu daripada smart way untuk pergi ke syurga menjadi wanita yang cemerlang. Jadi kita taatkan suami because of Allah. So dia tidak akan jadi, kalau kita taatkan suami because of Allah, agak-agaklah suami tak bangun subuh, kita sayang kat dia ke kita nyapah kat dia? Kita marah kat dia ke kita sayang kat dia? Tak berani nak cakap marah. Saya semua taat kat suami saya. Kita mau biarkan suami kita tak sembahyang subuh ke, atau kita akan kejutkan suami kita? Betul. Dia kena tanya dalam bentuk action, baru tahu. Kita akan kejutkan suami kita. Sebab apa? Kita sayang Allah. Agak-agaklah kalau misalkan kita sayangkan anak-anak kita kerana Allah, sanggup tak kita biarkan anak-anak kita tu keluar berdua-dua couple-couple dengan makwa dia, boyfriend atau girlfriend. Sampai tiba-tiba terzina, terbunting. Agak-agak kita nak ke macam tu? Tak nak kan? Kita tak nak. So kita akan menghalang dan membantu dia untuk sedar. Why? Because we love everything because of Allah. Reason dia kerana Allah. Jadi orang yang macam ni, dia memang tidak. Semuanya di zakat.com.my.